Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve lâkıbetul muttaqin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammed. Allahümme fehhimna asral Kur'an kema tuhibbu ve terdah. Alhamdulillah. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung lamat ke-25, kilauan ke-25, yaitu risalah para pesakit, dan kita sampai ke ubat ke-10. InsyaAllah mudah-mudahan risalah ini jadikan ubat dan rawatan untuk penyakit maddi dan manevi kita. Merawati luka-luka manevi dan maddi kita, jadikan syifaan insyaAllah untuk kita dan para pesakit yang mukminin dan mukminat insyaAllah. Ubat ke-10. Wahai pesakit yang risau secara sia-sia, engkau berasa risau dengan keparahan penyakitmu. Kerisauanmu itu akan memparahkan lagi, menambah lagi penyakitmu. Risau itu dia akan tambah sakit itu. Dan sekali engkau mahu meringankan penyakitmu, maka berusahalah untuk tidak risau. Jadi bagaimana kita usaha supaya tidak risau daripada penyakit itu? Yani fikirkanlah tentang faedah penyakit itu. Dan apa yang natijahnya itu, faedahnya penyakit ini, dan pahala-pahalanya, masa sabar, dan hakikat bahawa penyakit itu akan segera berlalu. Dan hapuskanlah kerisauan dan potonglah akar-akar penyakit itu. Dengan fikiran ini, Ustaz bagi di sini kan, boleh guna ini. Maksudnya, fikirkan tentang faedah-faedah yang baik tentang penyakit itu, fikirkan pahalanya, dan fikirkan hakikat ini bahawa dia akan segera berlalu, dan melalui ini hapuskanlah kerisauan dan potonglah akar penyakit itu. Ya, kerisauan menjadikan penyakit itu berganda. Sama juga kan was-was. Bagaimana was-was itu menambah penyakit itu, bahkan mengubah penyakit fizikal kepada rohani, ataupun benda yang tak ada jadikan ada, ditambah lagi sakit. Jadi was-was itu pun sama. Was-was semakin kamu mengambil berat, dia semakin naik, macam balon, semakin naik, dan semakin besar. Kalau tidak ambil berat, dan semakin itu akan padam. Melalui kerisauan disebabkan penyakit fizikal, kalau ada satu penyakit fizikal, ia memberikan satu penyakit rohani kepada hatimu. Melalui apa? Melalui risau. Dia akan, daripada fizikal, lalu dia akan memberikan satu penyakit rohani kepada hatimu. Kemudian penyakit fizikal, kalau dia baik pun, dia bersandar kepada penyakit rohani itu, lalu ia berlanjutan. Kalau dia jadi baik pun, masih dia rasa dirinya sakit, dia ada macam-macam, ada penyakit padanya. Jadi penyakit rohani kan, akan berlanjutan, dan penyakit fizikal pun akan sandar kepadanya, akan bersambung. Dan sekiranya kerisauan itu hilang dengan cara apa? Dengan cara berserah diri, dengan taslim, dengan tawakal, dengan reda, dengan apa lagi? Memikirkan hikmah penyakit itu. Sekiranya kerisauan itu hilang. Macam mana hilang? Dengan apa? Dengan taslimiyat, dengan tawakal, dengan reda, yang datang daripada Allah SWT, dengan memikirkan hikmah penyakit itu, maka terputuslah satu akar penting daripada akar-akar penyakit fizikal. Lalu ia menjadi ringan dan hilanglah satu bahagiannya. Bahagian yang besar. Bahagian yang besar itu akan hilang. Akarnya putus. Terutamanya melalui waham, al-wahm.
sangkaan. Sama juga was-was. Was-was itu juga sebagai waham. Melalui waham, kadang-kala angkara kerisauan sedirham ataupun sedikit penyakit fizikal membesar menjadi seperti 10 dirham. Itu besar. Namun, dengan terputusnya kerisauan, lenyaplah 90/10. 9/10 daripada penyakit tersebut. Di samping kerisauan menambahkan kesakitan. Risau itu ia menambahkan kesakitan. Oleh sebab ia ibarat perbuatan menyalahkan hikmah ilahi. Ada banyaklah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebagai tuduhan terhadap hikmat ilahi. Mungkin orang kata, mana ada hikmahnya? Ini ada penyakit. Mana ada rahmat Allah? Dan banyak lama saya sakit ini. Tak nampak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nampak hikmahnya dalam penyakit ini. Kan sebagai penyalahan atau tuduhan kepada hikmat ilahi, ataupun mengkritik rahmat ilahi dan merungut terhadap Al-Khaliqur Rahim, Maha Pencipta dan Penyayang, maka si pesakit yang risau itu mendapat tamparan yang berlawanan dengan hendaknya, lalu menambahkan kesakitannya lagi. Melalui fikiran itu, melalui dengan kritik, melalui dengan tuduhan rahmat ilahi, namanya macam mengeluh kepada mengadu, seolah-olah mengadu Tuhan kepada yang lain, seolah-olah macam tidak reda daripada hal itu, dia akan dapat satu tamparan yang berlawanan dengan hendaknya, lalu menambahkan kesakitannya. Ya. Sebagaimana kesyukuran menambahkan nikmat, kan? Lain syakartum la azidannakum. Lain kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau tak syukur, maksudnya azab itu akan bertambah, akan lagi syadid, lagi teruk. Demikianlah juga keluhan. Keluhan itu sebagai aduan, syakwa, menambahkan kesakitan dan musibah. Malah kita katakan keluhan di sini bukan kita maksud yani kata orang sakit memang ada kan, kan itu memang adalah, tapi ada kadang-kadang orang datang mungkin ziarah dia, mengadu kepada dia, tengok saya berapa lama sakit ini, doa-doa pun tak jadi pun, kan? Kenapa Allah bagi saya saja ini, tak bagi orang yang lain, macam-macam, kan? Keluhan yang begitu, yani negatif. Bukan, kalau keluhan itu syakwa kepada Allah SWT tidak ada masalah. Macam dia seorang, dia seolah cakap dengan Allah SWT, doa kepada Allah, ya Allah, saya ini ajiz dan lemah lah, miskin, ya Allah bagilah kesembuhan. Keluhan terhadap Allah SWT, itu boleh. Tapi yang secara yang negatif itu seolah-olah macam tunjukkan tidak reda daripada hal itu. Malah kerisauan itu sendiri merupakan satu penyakit. Risau itu sebab dia sama dengan jenis dengan was-was, dengan waham, risau. Benda yang tidak ada, macam dia buat kerisauan tentang itu. Memandangkan engkau mengetahui hikmah dan faedahnya penyakit itu, maka sabukanlah balsam itu ke atas kerisauan dan bebaskanlah dan sembuhkanlah diri daripada penyakit itu. Dan ucapkan betapa nikmatnya sebagai ganti, betapa sakitnya. Aduh, sakitnya, kan? Betapa ganti itu, betapa nikmatnya. Dan kata tu alhamdulillah, astagfirullah, kan? Gantian sakitnya itu tak ada faedahnya, kan? Dan lafazkan alhamdulillah ala kulli hal. Kalau orang tanya, bagaimana hal kamu? Alhamdulillah ala kulli hal. Siwal kufr wa dalal, kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan sebagai ganti kepada alangkah malangnya sakit ini, kan? Keluhan ditunjukkan. Okay. Indah sikit risau, was-was, bimbang, galak dalam bahasa Arab itu. Maksudnya ilmu menghalau was-was, waham, kerisauan itu. Kalau tahu, kejahilan memanggil dia. Kalau kita tahu sebabnya, hikmahnya, faedahnya, yang datang daripada siapa, kenapa Allah SWT hantar ini, kan?
Masa itu penyakit sakitnya itu, kerisauan itu akan kurang, akan hilang. Kan? Okay, ubat yang ke-11. Ubat-ubat ini Ustaz bagi percuma ya daripada farmasi Al-Quran. Wahai saudara pesakit yang tidak sabar, walaupun penyakit memberikanmu suatu kesakitan ketika ini, namun ia turut memberikan kelezatan maknawi setelah lenyapnya penyakit itu. Karena penyakit itu habis, dia dapat satu kelezatan. Sebab kamu terlepas daripada penyakit itu, Alhamdulillah, syukur. Macam mana sakit masa itu kan? Saya terasa macam kelezatan. Sebab kelenyapan kesakitan adalah kelezatan. Jadi sejak mula sehingga hari ini dan turut memberikan kelezatan rohani ketika memikirkan pahalanya juga. Alhamdulillah, syukurlah saya tak bersabar, tak mengeluh, tak mengadu, dan banyak sabar dan buat ibadat. Mudah-mudahan Allah SWT terima memikirkan pahala itu. Dan selepas hari ini atau mungkin selepas saat ini tiada lagi penyakit. Belum ada lagi. Dan sebelum ini pun sudah tak ada. Dah habis. Sebenarnya tiada kesakitan daripada sesuatu yang tiada. Benda yang tak ada sakitnya. Kamu fikir yang risau dengan fikiran masa akan datang masa lalu, dan benda yang belum ada lagi. Lalu, akan datang belum datang lagi. Benda yang tak ada kesakitnya. Lalu, jika tiada kesakitan, maka kesedihan juga tiada. Kadang-kadang ada budak-budak kecil, kalau marah, tanpa kamu pukul, dia mungkin nangis. Dia takut kamu akan pukul dia. Tapi sebelum pukul, dia mulai nangis. Ya. Jangan jadi begitu. Namun, oleh sebab engkau membuat sangkaan, zan, dan atas sangkaan itu risau, kan? Dan sangkaan yang salah, maka muncullah rasa tidak sabar itu. Persangkaan daripada masa yang lalu dan masa akan datang, buat zan yang salah, dia dapat yang tak sabar. Kerana seiring dengan berlalunya semua bentuk sakit fizikal semasa kesakitan sebelum hari ini, maka kesakitannya juga turut berlalu, tak habis. Adapun pahala pada dirinya dan kelezatan pada kelenyapannya masih kekal. Pahalanya pun, kelezatannya pun masih ada. Tapi sakit dah tak ada lagi. Sungguhnya tidak memikirkan itu semua ketika ia sepatutnya memberi kamu rasa keberuntungan dan kegembiraan, lalu berasa sakit dan merasa tidak sabar, merupakan satu ketidakwarasan. Walaupun sudah lalu, tak ada lagi, tapi tunjukkan, fikir masa lalu macam mana sakit hari itulah, kan? Mungkinlah masa akan datang jadi macam ni, kan? Apa yang saya boleh buat, kan? Fikir masa itu, dan hilang masa itu kelezatannya sendiri. Menjahannamkan waktu itu untuk kamu, kan? Itu satu ketidakwarasan. Hari-hari yang mendatang, al-mustaqbal, yani kan, al-madi wal-mustaqbal. Mustaqbal masih belum tiada, belum tiba lagi. Justru sekiranya perbuatan memikirkan tentang suatu hari yang belum tiba, dan memikirkan penyakit yang belum menimpa, dan memikirkan kesakitan yang belum dirasai melalui prasangka, lalu berasa sakit dan memberikan warna kewujudan kepada ketiadaan. Yani kamu bagi warna wujud kepada yang adem. Belum adem itu belum ada lagi. Tapi kamu seolah terima adem itu sekarang wujud. Yang dalam 3 peringkat ketiadaan. Dengan menunjukkan ketidaksabaran itu. Jika ia bukan ketidakwarasan, maka apakah lagi yang boleh dikatakan? Memang ketidakwarasan, tak fikir. Sendiri dia masuk kemudaratan. Ar-radi bid-darar la yunzar lah. Orang yang masuk dengan reda kemudaratan itu tidak layak dirahmati, rasa kesian dan rahmat kepada dia. Dia sendiri duduk bersama sahabat-sahabatnya dan keseronokan masa itu. Dia fikir masa yang akan datang, masa sudah lalu, masa itu mulai nangis.
ataupun dia fikir nanti besok mungkin jadi lapar, kan? Orang itu tidak layak, dia sendiri yang masukkan dirinya dalam kemudaratan. Memandangkan waktu sakit yang sebelum saat ini memberikan kegembiraan, kan? Dah lalu. Dan memandangkan masa-masa selepas saat ini adalah mustakbal yang akan datang belum tiba. Penyakit juga tiada, serta kesakitan juga tiada. Maka janganlah engkau mengucar-kacirkan seluruh kekuatan kesabaran yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu ke kanan dan ke kiri, ke madi dan mustakbal, masa lalu dan masa akan datang. Yani kesabaran Allah Subhanahu Wa Taala bagi musibah, masa itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan sabar juga. Tapi kata jangan edarkan ke masa lalu dan masa akan datang dengan cara yang salah, dengan sangka, dengan waham. Masa itu tertinggal ketidaksabaran. Kumpulkanlah kekuatanmu untuk menghadapi kesakitan sekarang ini dan ucapkan, Ya sabur, wahai maha penyabar dan bertahanlah. Karena seorang sahabat Nabi SAW kata, Ya sabur. Nabi SAW kata, kamu minta musibah sebenarnya, penyakit ini. Tak ada penyakit, tak ada musibah. Dia kata, Ya sabur. Ya, maksudnya kamu minta musibah. Waktu sakit, waktu musibah, barulah ya sabur. Jadi Allah la yukallifullah nafsan illa wusaha. Allah Subhanahu wa taala kan kita tahu la yukallifullah nafsan illa wusaha. Allah Subhanahu wa taala tidak memikul kepada seseorang atas kemampuan dia ataupun keberatan atas kemampuan dia. Maksudnya di bawah kemampuan dia Allah Subhanahu wa taala kalau bagi musibah ke penyakit ke, waktu itu bagi kesabaran juga. Cukup untuk musibah itu sebenarnya. Dan fokus sahaja waktu itu. Jangan fikir lalu, tak akan datang. Fikir masa itu juga, dia akan cukup untuk itu. Ya. Okay. Ubat yang ke-12, kita boleh satu ubat lagi. InsyaAllah. Ubat yang ini kita guna 1 minggu, pasti ada ubat-ubat yang baru lagi, insyaAllah. Wahai pesakit yang terhalang daripada ibadat dan wiridnya akibat penyakit, serta bersedih atas keterhalangan itu. Kan, mungkin sakit, dia tak boleh buat ibadat, tak boleh buat puasa, ataupun macam-macam lagi ibadat terhalang. Biasa dia buat tapi tak buat lagi. Sedih. Ketahuilah bahawa pasti dalam hadis Nabi yang bermaksud, ketika seorang mukmin yang bertakwa itu sakit, dia akan tetap mendapat pahala daripada wirid-wirid rutin yang tidak mampu dilakukannya akibat penyakit itu. Dalam hadis yang lain, apabila seorang hamba sakit atau bermusafir, dituliskan baginya seperti mana yang diamalkannya ketika bermukim dan sihat. Ataupun hadis yang lain, tidak ada seorang hamba pun yang sakit dengan suatu penyakit kecuali Allah SWT memerintahkan agar malaikat penjaganya tidak menulis apa yang telah dilakukan daripada amalan kejahatannya dan menulis 10 kebaikan bagi apa yang telah dilakukan daripada amalan yang baik. Dan menuliskan amalan solehnya sebagaimana yang selalu dia dilakukan ketika dia sihat. Ketika dia sihat, walaupun dia tidak melakukannya masa itu. Jadi nikmat ya, kita cubalah sentiasa maksudnya dalam ibadat, salawat harian dan ibadat yang lain, tapi masa sakit tak mampu buat, dapat pahala yang sama seolah-olah buat. Nikmat yang besar. Jadi sebelum penyakit datang, akan ambil tadbirnya. Okay. Jadi bagi seorang pesakit yang sedaya upaya dengan apa yang mampulah menunaikan amalan-amalan fardu, bersama dia bersabar, bertawakal dan melaksanakan faraid fardu, maka kesakitannya itu yang akan menggantikan semua perkara
sunat yang lain yang tidak dapat dilakukan ketika dia sakit. Bahkan menggantikannya dalam keadaan yang ikhlas. Apa itu? Menggantinya dengan ikhlas yani. Tak ada tunjuk menunjuk riak, tak masuk dalam waktu itu. Ha? Dia apa? Dia bersabar, kena bersabar, tawakal dan melaksanakan faraid, misalnya fardu, maka kesakitannya itu yang akan menggantikan semua perkara yang sunat yang lain yang tidak dapat dilakukannya. Tapi faraid itu sedaya upaya kena buat, kan? Walaupun fardunya. Malah kesakitan membuatkan manusia menyadari kelemahan dan kedaifannya. Yani mengajar kepada manusia batasnya. Manusia ini adalah lemah, ajiz, miskin, ada banyak kekurangan, banyak kecacatan, kan? Manusia ini tak ada kuat. Satu pengajaran, ada apa? Satu nasihat yang baik. Melalui lisan kelemahan dan lidah kedaifan itu, kesakitan membuatkan dia orang itu berdoa melalui qaul wa halnya, yani doa bi qauli atau hali, dengan kata-kata dan halnya dia doa. Halnya pun satu doa akan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangwarahkan kelemahan yang tiada sempadan dan kedaifan yang tiada akhiran kepada manusia, kan? Hal ini kenapa? Kenapa? Supaya manusia sentiasa kembali ke hadrat ilahi, memohon, merayu, dan berdoa kepadanya. Kan? Kata masa anak-anak kecil kita kan, kita sayang anak-anak, kan? Kadang-kadang kita menakutkan anak itu supaya dia lari kepada kita. Dan kita peluk anak itu. Tapi kita untuk takutkan dia, kita tahulah dia takut daripada arnab ke, daripada kambing ke, ataupun apa saja, beruang ke. Jadi kita takutkan dia, lepas dia datang berlindung kepada kamu. Kita suka hal itu, kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala pun bagi kepada manusia ajiz, fakr dan kelemahan dan tiada batasan itu supaya manusia sentiasa kembali kepada hadrat ilahi, memohon, merayu dan berdoa kepadanya. Melalui ayat Astagfirullah, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'akum. Yani kalaulah bukan kerana adanya doamu, nescaya Tuhanku tidak akan menghendakkanmu, agar mengendahkanmu, ataupun yani kalau doa kamu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada faedahnya, maksudnya kamu kalau kamu tak ada doa. Maka oleh sebab penyakit merupakan salah satu sebab. Sebab apa? Sebab punca bagi doa dan rayuan yang sejati. Ikhlas yang merupakan ikhlaskan yang merupakan hikmah penciptaan dan sebab bernilainya manusia. Maka daripada sudut pandangan ini, engkau tidak sepatutnya mengeluh, bahkan perlu bersyukur kepada Allah. Dan kerana mendapat kesembuhan, engkau tidak wajar menutup pilih doa yang dibuka oleh penyakit. Yani, jangan tutup pipe ataupun pilih doa yang dibuka oleh penyakit. Penyakit yang buka, jangan tutup. Jadi, itu dapat satu peluang. Itu fursa, yani peluang yang baik untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan itu Allah Subhanahu wa taala pun sangat dekat kepada kamu dan menerima doa, dan melalui ajiz dan fakir kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan terlepas daripada riya, kan? Jadi melalui ini, jadi keadaan hal ini Allah Subhanahu wa taala supaya kita sentiasa minta daripada Allah Subhanahu wa taala, merayu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang walaupun mungkin orang itu kan doa itu penyakit itu sebagai kafarat zunub, tapi mungkin kadang-kadang tak ada zunubnya pun, tapi Allah Subhanahu wa taala mungkin nak menguji dia, dan Allah Subhanahu wa taala mungkin nak bagi sebagai peringatan supaya dia sentiasa sedar kelemahannya, aznya, kan, kekurangannya, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, buat ibadat dengan ikhlas, tanpa tunjuk-menunjuk, tanpa riya, kan. Jadi kita ambil kesempatan
Dan hal itu dalam keadaan penyakit itu satu keadaan, satu fursah yang baik. So, masa itu kita kan di rumah pun kalau kita sakit, semua orang rumah macam nak jaga kita kan. Kamu duduk. Kami bawa makan, minum. Kamu minum, makan saja, rehat saja kan. Semua orang masa itu macam mana? Nak khidmat pada kita. Jadi penyakit itu, kelemahan kita itu, keadaan kita itu jadikan menarik mereka punya rahmat dan syafaqah kan. Sama juga Allah Subhanahu wa taala masa hal kita dalam keadaan yang begitu sakit, yang mengeluh, dan rasa kita sedar betapa lemahnya, dan doa ke hal itu, Allah Subhanahu wa taala terima doa itu. Jadi kita pun minta daripada orang yang sakit, yang kita ziarah, minta dia doa untuk kita. Doa orang sakit itu makbul kan. Jadi kita carilah peluang kalau pergi hospital ke ataupun dengar orang sakitnya, terus pergi. Dan jadi minta doa daripada dia dan kita doa untuk dia. Kan itu satu peluang juga. Dan banyak pahalanya masa kita ziarah orang sakit. Ya. Mudah-mudahan 3 ubat yang kita baca pada malam ini jadi rawatan ataupun obat balsam merham dalam bahasa Arab, bahasa Turki kata. Dan untuk kita sapu untuk penyakit-penyakit yang luka-luka maknawi dan maddi kita. Ya, insyaallah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya ada orang kata juga untuk kerisauan ataupun bimbang, galak ataupun ada beberapa adalah mereka tawarkan juga seperti berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan satu lagi solat. Sebab Nabi SAW kata solat qurrata aini fi salat. Ya, dalam salat itu satu kegembiraan, keseronokan. Dan Nabi Yaqub alaihissalam kan kata innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Yani saya buat aduan, mengadu apa kekurangan, huzun ataupun kesedihan, keluhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Jadi Allah Subhanahu tahu semua benda. Ataupun hal itu mungkin kita lebih banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada zikrillah tatma'innul qulub, khasatan doa seperti Yunus alaihissalam kan, doa-doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu pun satu peluang masa itu kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa Yunus alaihissalam, Ayyub alaihissalam kan, Rabbi inni masaniyat dur wa anta arhamur rahimin, seperti Ayyub alaihissalam, Rabbi inni masaniyat dur wa anta arhamur rahimin, doa kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Ataupun melalui qiraatul Quran, banyak pahala masa itu juga qiraatul Quran. Sebab dalam Quran itu ada syifa kan, wa nazlu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dalam Quran itu ada syifa wa rahmat orang-orang yang mukmin. Wa la yazidul zalimin illa hasara. Bagi orang-orang kufur itu hanya kerugian saja, ditambah mereka. Jadi sama juga al-ijtihad fi doa, ataupun melalui doa kita juhud yang kita usaha dalam hal itu, itu pun dia kira sebagai satu peluang yang sangat baik. Ijtihad fi doa, yani dalam mungkin ada 4-5 lah orang ada juga ulama bagi satu nasihat dalam hal untuk nak terlepas daripada hal kalak bimbang itu. InsyaAllah kita boleh menghayati. Okay, jazakumullah khairal jazaa. Kita doakan Allahumma fahimna asal Al-Quran kama tuhibbu wa tarda. Kita doa dengan doa betul Uwais Al-Qarani, daripada Muhadramun. Uwais Al-Qarani dia doa begini.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت ربي وأنا العبد، وأنت الخالق وأنا المخلوق، وأنت الرزاق وأنا المرزوق، وأنت المالك وأنا المملوك، وأنت العزيز وأنا الذليل، وأنت الغني وأنا الفقير، وأنت الحي وأنا الميت، وأنت الباقي وأنا الفاني، وأنت الكريم وأنا اللئيم، وأنت المحسن وأنا المسيء، وأنت الغفور وأنا المذنب، وأنت العظيم وأنا الحقير، وأنت القوي وأنا الضعيف، وأنت المعطي وأنا السائل، وأنت الأمين وأنا الخائف، وأنت الجواد وأنا المسكين، وأنت المجيب وأنا الداعي، وأنت الشافي وأنا المريض. فاغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عنا واشف أمراضنا يا الله يا كافي يا ربي يا غافي يا راحم يا شافي يا كريم يا معافي. فاعف عنا وعن آبائنا وأمهاتنا ورفقائنا في خدمة الإيمان والقرآن، وعن أساتذتنا عنها. فاعف عنا من كل ذنب وعافنا من كل داء، وارض عنا وعنهم أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.